Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua fans Harimau Malaya. Alhamdulillah kita dapat jumpa lagi hari ini dengan berita-berita eksklusif yang terbaru, konten-konten eksklusif. Kita bukan berita pun, kita lebih kepada konten. Dan hari ini kita bawa kepada anda hero emas lompat bergalah Malaysia. Kita ada Nur Saradi. Alhamdulillah, terima kasih. Sarah sihat? Sihat, Alhamdulillah bang. Rasanya hari ini penat melayan ucapan tahniah daripada pihak-pihak media, pihak-pihak kawan-kawan keluarga macam tu kan? Oh ya, yeah. Daripada semalam sampai hari ni, ada yang saya tak sempat nak reply apa semua. Banyak sangat Uh, orang kira. Saya just mampu doakan yang terbaik je lah untuk diorang. Alhamdulillah. Okay, so sebelum kita nak pergi lebih jauh, sebenarnya kita dapat tahu Sarah datang ke Hanoi ni bukan untuk lompat bergalah pada asalnya kan, hanya untuk 4x100 kan. Boleh Ya, tak betul. ceritakan situasi tu sebenarnya supaya orang lebih faham? Okay, sebenarnya saya memang asal main lompat bergalah. Tapi selama 2 tahun PKP kita tak ada competition. Jadinya after 2 years, bila kita dah dibenarkan untuk bertanding apa semua, cuma masa tu cara lompat bergalah tidak dipertandingkan lagi. Jadi dekat situ saya daripada sebelum PKP saya sekolah, saya masih sekolah. Lepas tu masuk after PKP kita dah start training dekat universiti. Jadi fasa barulah yang baru, and then coach di universiti saya, Coach Dad minta saya untuk sertai acara 100 meter, which is masa tu semua orang dah nak pergi game apa semua, tapi saya takkan nak duduk diam saja, sebab pole vault tak ada game lagi kan. Jadi mainlah 100 meter, main, and then coaches universiti nampak potensi dekat acara 100 meter. Masa tu saya clock 12 and Oh. then setiap kali game PB, and sampailah bulan 3 hari tu, sampailah tutup qualify, saya terpilih untuk mewakili 4 kali 100 meter. Hujung tahun 2021 saya ada juga lompat 3 point, sekali je game untuk pole vault 3.60 meter, which is tak melepasi had kelayakan untuk ke Sukan C lah. Tapi terima kasih kepada MSN sebab beri kepercayaan kepada saya. Coach Man Shahar cadangkan, why not kalau Allah, sorry bang. Tak apa, it's okay, no problem. Alright. Macam cadangkan, why not kalau register saya, Mm-mm. mungkin nak beri pendedahan sahaja. Lagipun kalau ikutkan hanya 2 negara sahaja yang akan bertanding, Thailand and Filipina. Oh, untuk pole vault? Ya. Yeah. Ah. And then saya lah 3 negara. Semalam 4 peserta, termasuk saya. Okay, tak apa. Pergi kalau boleh ambil pengalaman, which is kita prepare untuk tahun depan pula. Sebab saya tak start lagi training untuk pole vault ni. So short, bila dah start masa tu kita dah quite ni susah sikit lah sebab sorry bang. No problem. Dah start short masa kat situ, kita dah start kena bahagi, okay, speed, kita dah kena bahagi sprint and relay and lompat bergalah. So which is dalam masa 8 minggu, mungkin dalam masa seminggu saya hanya dapat untuk sesi lompat bergalah saya training 2 atau seminggu satu sesi sahaja setiap minggu. Sangat short kat situ, saya tak boleh cover daripada segi yang lain. Kalau ikutkan gimnastik, banyak lagi lah basic-basic sebab acara ni technical. Banyak lagi yang saya tak dapat nak cover, which is kita kalau ikutkan waktu training, sebab kita dah lama tak training, and then awal-awal tu macam kekok sikit, ada berani tak berani, boleh pula galah yang saya selesa tu patah pula dah masa training. And then ada yang kita alami kekangan, maksudnya macam
hujan kita dapat nak training, kadang sakit macam tu. So tak apa, coach kata tak apa, pergi sana, enjoy, ambil pengalaman, kalau dapat PB pun Alhamdulillah. Jadi bila pergi, so saya dapatlah sertai SEA Games untuk bertanding acara lompat bergalah dan 4x100 meter. Walau bagaimanapun, semangat kita tu memanglah orang kata kita tak target untuk medal untuk lompat bergalah ni. And saya pun tak expect untuk yelah, cuma semangat kita tu, kita nak bawa nama Malaysia. So saya feeling masa tu saya chill, banyak-banyak berdoa, walaupun banyak kekangan. Jadi masa nak lompat tu banyak benda lah semalam. Galah, saya pakai galah 4.3, walaupun waktu training saya tak pernah pakai galah tu, galah panjang. And then saya baru sedang still lagi recovery untuk back pain saya. So banyaklah waktu training, saya tak pernah expect pun untuk cecah even 3.8 meter. Tapi Alhamdulillah semalam, yalah, Allah bagi rezeki kan, dia dah aturkan yang sebaiknya. Saya rasa tenang sangat-sangat, dipermudahkan semuanya semalam. Saya clear 4 meter and gold medal untuk Malaysia semalam. Alhamdulillah. Saya pun tak expect benda tu, tapi yelah, kita percaya. Sepanjang saya lompat, saya percaya tak apa. Rezeki dia dah tetapkan. Just go. Okay Sarah, sebab Sarah kata dalam banyak cabaran tu, kekurangan tu, dengan waktu yang sangat singkat, ditambah dengan injury, dengan galah patah tu pula, menunjukkan Sarah ni actually ada satu semangat fighting yang sangat kuat. Tapi boleh tak Sarah secara personally cerita kat kami sebenarnya, mana Sarah dapat kekuatan tu? Masalah-masalah yang timbul sebelum pada waktu kejohanan tu memang boleh mengganggu. Even kalau setengah atlet, kalau track basah pun dia tak boleh perform. Tapi dengan Sarah yang lebih banyak masalah, masih dapat buat yang terbaik. Sebenarnya mana Sarah dapat kekuatan tu? Okay, biasalah kita dah biasa compete dalam negara ni. And then sebenarnya waktu sebelum-sebelum ni, saya tak rasa pun saya kuat. Rasa macam setiap kali game injured lah, layan injured tu. And then coach kata try tukar galah. Tak boleh nak tukar galah apa semua. Benda daripada setiap yang berlaku tu, saya jadikan dia sebagai lesson. No, lepas ni kita nak ni. And then satu lagi, semangat and dorongan. Memang sekarang ni kita ada kekangan itu semua. Even kekangan yang kita lalui sekarang ni lagi teruk daripada sebelum-sebelum ni, game yang kita nak game dalam negara macam tu. Tapi macam mana saya boleh handle, sebab saya satu tak semua orang boleh dapat peluang macam yang saya dapat. And jangan sia-siakan. Satu lagi saya fikir sangat penat kita training tu kalau boleh nak ada hasil sangat. And then SEA Games untuk bertanding acara lompat bergalah di pentas SEA Games ni bukannya matlamat. Baru je saya dapat main SEA Games. Okay, baru nak bermula. Sebenarnya matlamat tu dah lama saya nak sangat-sangat. And then yelah, support daripada ayah, mak saya, coaches yang always yakin. And bila saya kata saya rasa tak boleh, no, you can do it, always ada yang support. And saya minta diorang doakan saya. And apa yang paling penting, mindset saya memang 100% percaya Allah dah aturkan terbaik. Saya tinggal usaha, doa, kita percaya, and then benda tu kita semua jadi macam relax, cool. Semua orang nak tengok aku di SEA Games nanti. Bawa harapan, walaupun yelah bukan harapan
besar tapi family-family, kawan-kawan excited nak tengok kita. So kita kena berkorban lah sikit. And then saya, apa yang paling penting, tenang. Waktu training kalau macam tak ni boleh apa semua, coach pakai. It's okay. Kalau tak boleh jangan paksa dulu apa semua. Dia mau tu tenang, relax, berserah. Berserah tu bukanlah maksud macam maksudnya berserah, kita usaha and apa pun jadi kita kena percaya benda tu yang terbaik, and then alhamdulillah dipermudahkan semua, and saya dapat kekuatan tu. Even tak boleh cakap lah, memang saya kalau boleh, saya injured tu pun Rabu lepas, tak boleh berdiri langsung. Kalau ikutkan masa tu memang dah rasa macam Rabu, Sabtu dah nak gerak, macam betul ke ni, memang dah tak boleh bergerak. So saya rasa macam, tapi kita change lah, kita change balik, kita cakap no, benda ni ada hikmah dia, ada hikmah dia, Allah nak bagi redha lagi. And then esoknya tu just saya off training, recovery, physio, rehab, buat exercise sikit-sikit, and alhamdulillah lah semalam semua went smooth. Bila Sarah injured yang tadi cakap tu kan, Rabu lepas tu, yang tak boleh gerak tu, masa tu rasa macam dah macam nak give up ke apa? Macam mana perasaan masa tu? Perasaan kan nak kata, sebab kita semangat terlalu besar, nak kata give up tu dia tak ada lah give up, cuma kita rasa ada terfikir macam mana ni aku nak buat ni. Macam kawan-kawan dalam 4x100 dia tahu tak yang Sarah injured masa tu? Ya. Orang yang pertama nampak saya Kak Husni dengan Azrin. Nampak saya keluar daripada gym. Masa tu saya tengah makan kek coklat. And then orang ingat saya jalan slow-slow tu sebab saya tengah makan. Terus saya cakap, Kak Adik, saya sakit. And then Kak Adik contact coach. And then saya, I don't know lah, pengsan pula tiba-tiba masa tu. And then ambulans datang, pergi hospital. Masa tu memang tak boleh nak gerak langsung. Memang sakit sangat-sangat. And then doktor kalau ikutkan, doktor suruh off. Tapi sebab dia takut suspect sleep disc. Tapi tak tahulah. Ya, orang kata kalau Allah nak bagi tu kan, rezeki tu kalau dah tertulis, kita berserah kat dia. Dia bagi juga. Okay, itu part yang kepayahan, kesukaran. Kita nak cerita pasal kemanisan pula. Semalam, lompatan terakhir tu, bila Sarah lompat, nampak palang tu bergegar tapi tak jatuh. Apa yang terbayang? Apa perasaan masa tu? Risau nak jatuh kan, tapi tak jatuh. So, kita nampak kat TV memang Sarah melompat lah. Tapi dalam hati tu macam mana? Macam, sebab selalunya benda macam tu, so kita, jangan. Sebab you mesti rasa you tak boleh lepas 4.0, you tak pernah buat kan? Yes, even 3.8 pun sangat susah untuk saya clear. Dia semalam, perasaan semalam bila clear 4 meter tu, satu, banyak lah yang semalam saya rasa macam, ya Allah, luar jangkaan saya. Saya first saya rasa saya boleh pakai Gala 4-3, which is Gala tu saya tak pernah guna untuk waktu training. Coach pernah cakap nak try guna tak boleh. Just run through macam tu je. Memang tak boleh sebab kita tak yakin, tak ada confident tu. And then saya start daripada 8 strike saja. 8 strike, 1, 2, 3, 4, 5 dan 7, 8, and then take off. Itu je yang saya yakin. Semalam mula-mulanya saya kata dengan coach, saya nak guna 8 strike je. Which is kalau ikutkan suit for competition 12 ke atas lah macam tu. Tapi saya tak saya nak lompat 8 strike je. Saya selesa pam. And then bila sampai satu masa coach main kata galah 417 ni dah lembut. 415, 70 dah lembut. Kamu kena tukar galah. Selalunya kalau coach cakap macam tu, saya akan saya dah macam tak boleh waktu training. Tapi semalam
Coach kata, okay, tukar galah. Saya hanya bawa galah 43, 68. Which is galah tu panjang sikit lah. 43, 68. Okay, tak apa. And then saya kata saya minta untuk 12 strike. Saya nak pergi ke 12 strike. Suddenly, kita tak cross untuk 12 apa semua, tapi saya just terus pergi, just tak fikir banyak, ambil galah, tape, galah 43 tu, Bismillahirrahmanirrahim, pergi tanpa rasa ragu-ragu. And terus. Masa tu saya rasa macam, itu yang saya paling tak expect lah benda tu jadi. Kalau ikutkan, saya ni bukan orang yang berani. Saya takut, banyak benda saya fikir. Kalau waktu training tu, fikir takut ke belakang. Takut terlepas galah lah, apalah semua. Tapi benda tu tak ada. Masa game, tak ada langsung. Lepas saya clear 4 meter tu, itu lagilah. Saya rasa macam, aku ni. Macam tu. Tapi after 4 meter tu, and then kita boleh tahu, kita goal. Coach just kata, okay, enjoy the game. You punya sekarang ni. And game, okay, lompat semua. Actually galah 4368 tu pun dah kira soft juga untuk saya. So akan datang saya kena training untuk tukar galah yang lebih keras sikit, and soon galah yang mungkin lebih panjang dengan speed, and saya kena tambah training speed. So baguslah dekat sini saya main sprint and main lompat bergalah. Benda tu ngam saya dengan ketinggian saya, dengan speed yang saya ada. Galah pun panjang. Tu yang membantu saya untuk lompat lebih tinggi lah. Walaupun teknik saya sekarang, coach kata tak memuaskan sangat pun. Teknik saya banyak lagi yang perlu diperbaiki, banyak lagi yang boleh diperbaiki untuk SEA Games akan datang, insyaAllah. Okay, Sarah. Tapi bila Sarah dah menang, tak ada masa banyak nak celebrate. Kena pergi track cepat sebab nak untuk join 4x100 pula. Okay. Dengan 4x100 pencapaian pingat gangsa tu, Sarah punya pendapat, adakah boleh dapat lebih baik sepatutnya, atau Sarah memang berpuas hati sangat dengan gangsa tu? Kalau tanya pada diri saya sendiri, saya rasa apa yang jadi semalam tu, kita bersyukur, at least kita ada medal, kita buat balik medal. Tapi apa yang saya rasa, akan datang kita perlu perbaiki lagi. Kalau saya pandang daripada sudut saya sendiri je, mungkin sebab semalam saya last tu, kalau ikutkan kita tak puas memberi, dengan penat sikit. Yalah kan, rushing, saya tak sempat berjumpa dengan tim saya pun. Waktu even habis game, diorang warm up ke, sepatutnya saya boleh jumpa. Tak ada, sebab kita nak kejar dengan doping lagi, apa semua. So, sangat, kat situ a bit rush. Saya pun macam dah penat, pergi sini, and then tinggal diorang panggil masuk forum, faster. And then coach tolong pakai spike, pakai beat apa semua. Just go, in, out, standby 4x100. Masa tu saya, tapi macam mana tak apa, kita ada semangat, kita bawa semangat pasukan pula. And then masa tu okay, dah relax. Macam mana pun bersyukur akhirnya ada lagi medal untuk Malaysia, untuk 4x100 wanita bronze. Actually Sarah memang akan bertanding, akan lepas ni fokus plan Sarah untuk terus dalam dua acara ni ke? Sprint dengan lompat galah, atau akan fokus pada salah satu je? Untuk buat masa sekarang ni masih lagi untuk stick dengan dua acara ni, which is sebabnya saya akan bertanding di Las Sukma saya. Okay. And saya wakil Pahang, dan saya akan bertanding untuk acara 100 and pole vault and 4x100. So untuk universiti juga akan datang, Asian
universiti game pun ada rezeki paling-paling tu 4 kali 100 kita akan hantar team, and pole vault pun ada mungkin 100 meter. So buat masa sekarang ni memang saya akan bagi tumpuan kepada masih dua acara tu lagi. Okay, Sarah. Dalam masa, boleh katakan sekejap je, sedetik je, dalam tangan ada satu emas, satu gangsa. Settle larian 4 kali 100 tu, Sarah balik ke dalam, siapa orang pertama yang Sarah call? Saya cari. You cari, you call? Ayah saya. Tapi ayah masa tu ayah pergi masjid. Allah. Family tengok tak? Tahu tak you baru dapat pingat masa tu? Tengok. Masa tu kan kita off phone. Bila buka je memang banyak sangat apa semua. Saya memang. And then ayah, mak saya and coach. Paling saya tu Coach Linda Samsu. Saya hadiahkan gold medal SEA Games yang semalam saya bertanding tu, sempena Hari Guru. Untuk coach Teh saya pun bekas lompat bergalah, atlet lompat bergalah lelaki Malaysia. Ramai sebenarnya. Coach, sebab saya banyak dengan Coach Dad, ada dengan Coach Teh, Coach Man. Ramai sangatlah coaches yang bantu saya. Terlalu ramai. Kalau boleh, saya rasa kalau tak ada doa dia orang ni, semalam tu bukan hari saya rasa. Bila Sarah call ayah dekat masjid, bila yang dapat bercakap dengan ayah tu? Lepas saya tunggu 2 pin, saya siap check ayah mana, macam tu kan. Dan dengar suara adik saya voice, kakak menang je. Wow. Kakak masuk TV semua pakai tu. Saya dengan adik-adik saya macam ni. So bila dapat dengar suara dia, saya sebab dapat dengar ayah cakap, ya kak, ayah baru balik dari masjid, tahniah apa semua. Dan saya cakap kat ayah, kakak tepati ramalan ayah. Saya tunjuk gol saya dekat ayah. Sebab ayah memang sebelum saya game, dia cakap, kakak don't worry, ayah rasa hati ayah kuat sangat, cakap kakak akan bagi 1 pingat emas untuk Malaysia. Which is, saya rasa macam, ayah, kakak baru je nak bertanding SEA Games ni. Kan, macam benda tu bagi saya, kalau ikutkan mustahil. Ayah banyak kali cakap, ayah rasa ikut-ikut mana pun memang kakak akan buat balik 1 emas, at least 1 emas. And ayah rasa 2 memang ayah sebut. Saya boleh forward kat abang. Voice ayah cakap. Firasat seorang ayah tu, dia luar biasa, dia dapat rasa kan. Dia pun sebab ayah pun dia tahu semangat anak dia tu macam mana anak dia boleh pergi. Okey, nak tahu Sarah, sebab saya belum berkesempatan untuk tanya banyak atlet lah, tapi nak tanya Sarah sendiri, orang yang tak pernah diletakkan harapan untuk berada di atas podium, tapi Sarah ditakdirkan untuk berada di podium paling tinggi dan dengar lagu Negaraku berkumandang. Saat lagu berkumandang, lagu Negaraku tu apa bermain kat fikiran seorang atlet yang menang, macam mana perasaan dia? Saya rasa itu impian paling besar yang saya nak sangat. Kita nak lagu Negaraku tu berkumandang sebab daripada hasil kita. Maksudnya saya bagi gold medal and lagu Negaraku, diorang pasang lagu Negaraku, lagu di Hanoi hari tu. Sebelum ni pun, even kita as atlet, bila dengar lagu Negaraku tu, meremam bulu roma, jantung ni berdebar, rasa semangat tu apa semua. Lagi-lagi bila kita yang kita lah punca lagu tu dimainkan semalam di bumi Hanoi. So saya rasa masa tu shit memory untuk saya. Best gila. Saya rasa macam puas aku bawa nama Malaysia, cakap macam tu. Walaupun
orang kata semua luar jangkaan. Sampai sekarang saya tengok lagi video saya, lagu negaraku, muka saya, masa tu saya rasa macam happy abang, happy sangat-sangat. Sedih, tak boleh nak cakap, macam mana. Tapi Sarah tak nangis kan? Sarah tak nangis kan? Saya tahan lah nangis, tak kata nak nangis. Okay, so lepas kejayaan manis ni, mungkin lepas ni expectation terhadap Sarah pun semakin tinggi lah. So daripada pandangan Sarah sendiri, apa harapan Sarah untuk tahun-tahun mendatang ni, impian terbesar Sarah apa? Okay, sebenarnya yang tahu diri saya hanya saya sendiri. Jadi impian saya pada masa akan datang adalah untuk saya cuba untuk perbaiki lagi. Banyak lagi yang perlu saya perbaiki, and saya akan improve setiap kali saya training, and kalau boleh saya nak break record Ruslinda Samsu. Saya nak buat rekod baru kejohanan, and akan datang di SEA Games. Saya bukan cubalah, kalau boleh dengan izin Tuhan saya nak break record 4:25 rekod SEA Games tu saya nak break. Yang itu dulu first, and then saya kena lagi kuatkan lagi mental and physical saya. Saya nak layakkan diri untuk bertanding ada lagi masa berapa tahun saya nak layakkan diri saya untuk bertanding di Olimpik 2024 insyaAllah. So Sarah akan berada di Hanoi sampai bila? Bila balik Malaysia? Esok saya dah balik dah. Esok balik. So apa first thing yang akan Sarah buat bila sampai kat Malaysia? Cari rendang ke cari mak dulu, cari ayah dulu? Saya tak boleh, sebab saya balik Malaysia saya terus pergi ke Perlis untuk sikit IPT. Oh, bertanding lagi. Wow, besar pengorbanan ya. Dia punya masa tu sangat tight untuk Sarah. Tak apa, pergilah. Nak jumpa kawan-kawan lagi. Kalau boleh nak jumpa family. Tapi tak apalah. Tak apa. Okay. Sikit lagi. Okay, Sarah, saya bagi ruang untuk Sarah bagi penghargaan kepada orang yang mendoakan Sarah selama ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. First thing first, saya sangat bersyukur. Ya Allah, memang luar jangkaan, memang tak diduga, memang sangat luar biasa rezeki semalam. Tapi terima kasih banyak-banyak kepada semua yang mendoakan saya, coach, parents saya, family saya, kawan-kawan, and semua orang yang mendoakan kejayaan saya. Tanpa doa-doa mereka, saya tahu saya tak akan kuat semalam. Apa yang saya rasa semalam tu memang saya yakin dan pasti memang hasil daripada adalah doa-doa yang dimakbulkan. Doakan juga selepas ni kejayaan buat saya, insyaAllah diperbaiki lagi untuk masa akan datang. Boleh buat yang terbaik untuk Malaysia. And satu lagi saya minta untuk semua rakyat Malaysia, netizen, harapnya support our athletes. Tak kisah dia okay ke, performance dia bad or good, semua tu orang kata ada pertandingan. Saya harap kekalkan support atlet. Jangan, tolong. Saya tahu kalau kena dekat saya sedih. Sebab mereka pun pernah mengharumkan nama negara, and pesan saya, bila jatuh janganlah keluarkan kata-kata negatif. Saya harap teruskan support, bangkitkan semangat mereka semula, sebab matlamat kami semua sama, nak harumkan nama negara, nama Malaysia. So itulah yang paling saya harapkan sangat. Saya tahu sekarang, masa sekarang
Ya, saya, orang boleh cakap saya hero lah. Saya apa ni, yalah apa ni tengah shining lah apa semua, saya faham benda tu. Tapi saya juga harap apa ni, sebab kita tak selalu di atas, kita hidup sebagai macam roda, and setiap kali kita di bawah, kita akan kalau boleh nak semangat untuk perbaiki benda tu supaya performance kita okey. Jadi saya harap takkan ada kata-kata negatif daripada rakyat Malaysia, netizens, untuk atlet-atlet yang tengah tengah down. Biasalah, tak semua ni indah. Kalau Tuhan dah tulis bukan dekat situ, bukan hari tu, rezeki dia hari lain, dia akan cuba perbaiki. Sebab benda ni orang tak cakap, cuma orang takkan sedar. Orang takkan sedar bila saya takut one day bila saya dekat bawah, saya hadap benda-benda ni apa semua. So apa yang saya terima sekarang, positif saya ambil. Akan datang anda kata ada negatif tu, saya tolak tepi. Tapi kalau boleh kita tak nak. Kita nak Malaysia, rakyat Malaysia support atlet Malaysia. Walau bagaimanapun, terima kasih banyak-banyak. Saya tak terbalas untuk semua yang mendoakan saya, and kata-kata positif. Apa yang saya mampu buat adalah saya doakan yang terbaik semuanya untuk anda and family. Tu lah. Wah, Sarah ni pun memang pandai bercakap ni. Boleh jadi pakar motivasi kat ni. Tak ada. Okey Sarah, kami dari Harimau Malaya sekali lagi ucapkan tahniah setinggi-tingginya untuk Sarah atas kejayaan pingat emas, pingat gangsa, dan semoga di masa hadapan semuanya dipermudahkan untuk Sarah dan teruskan julang nama Malaysia di peringkat antarabangsa. Terima kasih Sarah kerana sudi luangkan masa. Okey. Ya, sama-sama. Sarah rehat. Nanti balik Malaysia, kalau ada rezeki kita boleh jumpa juga. Okey? Okey bang. Okey, terima kasih Sarah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye. Bye.